Siapa yang masuk neraka, ada kemungkinan sebahagiannya boleh keluar. Pakat kata lega, dia ni lega. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Dia punya panjang dia. Sehari dunia 24 jam. Nak habis sehari. Nak habis sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Adakah orang masuk neraka sehari? Neraka ni bukan duduk tengah panas. Neraka ni duduk dalam api. Duduk dalam api. Saya nak ajak tuan-tuan berfikir satu benda. Daripada kecil saya berfikir. Dan tiada jawapan sampai malam ni. Pendek aja, iaitu lepas semua orang masuk syurga, takkan ada siapa yang keluar. Mustahil. Maka kita pun tinggal di dalam syurga selama-lamanya. Baju kita tak rosak. Muka kita tak kedut. Umur kita tidak bertambah. Muda selama-lamanya. Sihat selama-lamanya. Kaya selama-lamanya. Mulia selama-lamanya. Lepas 1 juta tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Ni soalan. Tambah 1 juta tahun lagi. Selepas 10 juta tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Sampai jadi apa? Tambah 100 juta tahun lagi. Selepas 100 juta tahun duduk dalam syurga, sampai bila? Selepas 1 bilion tahun di dalam syurga, sampai jadi apa ya Allah? Kami ni. Kalaulah duduk dalam syurga selama-lamanya pun akal sudah tidak boleh berfikir, apatah lagi yang duduk dalam neraka wal'iyadzubillah selama-lamanya. Contoh tak sah, kiamat. Kiamat. Bila berlaku kiamat, ni cerita kiamat ni. Orang Islam semua mati. Kemudian malaikat Israfil pun tiup sangkakala. Malaikat Israfil ni lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Nabi pernah melihat beliau. Kata Rasulullah, aku melihat Israfil sedang memikul sangkakala, memegang sangkakala. Sangkakala itu telah pun berada di mulutnya. Muka Israfil ketika itu sedang didongakkan ke atas. Satu kakinya tertampan di depan dan satu kakinya tertampan di belakang. Menanggung berat sangkakala itu. Jarak dari telinga ke bahunya ialah 70 tahun perjalanan. Ni pergi sini. Kita berapa tahun? Jarak telinga ke bahu kita berapa tahun? Berapa tahun apa ni? Ada orang 10 meter. Subhanallah. Tu bila boleh tengok Israfil, Ustaz? Nak tanya soalan tu juga tu. Bila boleh tengok Israfil? Saya boleh jawab. InsyaAllah jawapannya, semua makhluk yang bernyawa akan dihimpunkan serentak di mahsyar. Sekejap, tu cerita sekejap. Tu episod 86 tu. Ini baru episod 1 ni. Cerita mahsyar baru episod 1. Kan drama petang-petang banyak episod. Sampai 90, 100 lebih. Kan? Ustaz tengok apa? Tak ada masa lah nak tengok. Subhanallah. Israfil lebih besar daripada Jibril. Jibril pun 600 sayap. Sayap Jibril dia buka, tutup utara sampai selatan, tutup. Kalau dia buka, Israfil ni lah tugas dia tiup sangkakala. Sekali dia tiup, tak berbaki orang yang bernyawa. Bukan orang, makhluk yang bernyawa. Sekali dia tiup,
Tak berbaki yang bernyawa. Sekali dengan malaikat kau Ustaz, sekali dengan malaikat. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya Allah. Semua mati, yang duduk di langit, yang duduk di bumi. Berbaki siapa Ustaz? Tak berbaki siapa pun. Sekali dia tiup, tuan. Subhanallah. Dahsyatnya suasana kiamat tu Allah tak tunjuk ke orang beriman, orang Islam tak tunjuk. Sebab orang kafir yang melihat suasana kiamat, kalau mengandung, keluar bayi tu, punya takut terkeluar bayi tu di bawah. Tak payah tekan. Bukan bayi tu keluar untuk melihat kiamat, kerana ketakutan dan menggigil si ibu tadi melihat suasana kiamat. Habis tiup sangkakala yang pertama, sampailah malaikat semua diwafatkan oleh Allah. Sampai giliran malaikat Israfil pun, malaikat maut, cabut nyawa dia. Tu malaikat maut lagi dahsyat. Israfil pun dia cabut nyawa. Kan? Tak payah risau. Kesemua malaikat ini kita akan lihat. Semua malaikat ni kita akan lihat di mahsyar. Akhirnya tinggal malakul maut dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengarahkan kepada malaikat maut Israel lah. Mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Mati. Siapa yang ada di dalam wujud ini ketika itu? Di dalam, nak kata alam dalam wujud ni. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan asal Allah sebelum Allah mencipta. Lalu Allah bertanya ketika itu. Yang ni Allah cerita dalam Quran, aku tanya soalan ni waktu tak ada nyawa yang bernafas di dalam alam ini. Allah Taala kata, aku tanya limanil mulkul yaum. Hari ini cuba kalian jawab, kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Siapa boleh jawab? Tiada malaikat, tiada nabi, rasul, tiada manusia, tiada jin, tiada iblis, bahkan syaitan pun semua mati. Sekali dengan iblis. Binatang tak berbaki walaupun seekor semut. Bila Allah tanya, tak ada siapa pun jawab. Ketika itu kata Allah, aku sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan dan kerajaan hari ini milik Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Betapa mulianya orang yang mengagungkan Allah. Kerana hanya Allah yang akan kekal selama-lamanya. Tak musnah. Kemudian langit digulung. Tebal setiap langit 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Allah sebut dalam Quran, yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Pada hari itu, selepas ditiup sangkakala yang pertama, kami gulung langit-langit. Langit Allah gulung. Gulung macam mana tu? Ka tayyis sijilli lil kutub, seperti mana lembaran-lembaran digulung. Ni susah ke senang kita gulung ni? Senang je. Begitulah kuasa Allah. Walaupun tebal langit tu 500 tahun perjalanan. Punyalah luas tuan-tuan alam langit. Gulung. Kemudian Allah pun arahkan Israfil untuk tiupkan sangkakala yang kedua.
Yang ni lebih menampakkan dan menyedarkan kita semua tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian Allah menghidupkan Israfil. Unfukh ya Israfil. Tiup sangkakala kamu wahai Israfil. Malaikat Israfil pun tiup. Sangkakala ni benda. Bentuk macam mana? Wallahu a'lam. Nanti bangkit kita akan tengok. Yang saya cerita malam ni bukan tuan-tuan akan ingat malam ni, sampai masuk syurga pun ingat, sampai masuk neraka pun ingat. Yang tu kena cerita syurga neraka pula. Tajuk lain pula yang tu. Kehidupan dalam syurga. Pendek sikit. 1.5 jam. Tuan-tuan, duduk dalam syurga nanti, apa hak ilmu tuan-tuan ada dalam dunia ni, semua bawa pergi dalam syurga. Hak buat roti canai sampai dalam syurga, dia reti buat roti canai. Tapi dia tak buat dah lah. Bidadari banyak. Pekerja pun ramai. Dia tak tebak lah. Cikgu matematik sampai masuk dalam syurga, dia tahu pai tu apa dia. Bukan buah peh. Algebra semua tu. Sampai dalam syurga dia akan ingat. Maka ceramah hak malam ni, hak saya sebut ni, sampai dalam syurga, tuan-tuan akan ingat insya-Allah. Betul. Menarik cerita syurga. Tuan-tuan dengarlah cerita syurga. Subhanallah. Allah arah malaikat Israfil tiup. Fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian diturunkan cecair, titisan-titisan air macam hujan ni. Ma'ul hayah, air kehidupan. Yang apabila kena sulbi anak Adam, sedang sulbi duduk belakang ni, cik. Bila titisan itu kena sulbi itu, tulang itu mula membesar. Sampailah jadi orang. Jadi orang macam mana ustaz? Macam mana tuan-tuan malam ni, macam itulah tuan-tuan akan berdiri di padang mahsyar. Dengan rupa yang sama, warna kulit yang sama, berat badan yang sama, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita mahsyar. Baru episod 1 lagi nah. Kan? Memang tak habis pun, saya akan cerita yang penting-penting sajalah. Subhanallah. Turun mai ayat, kena kat tulang sulbi kita, tulang tu dia besar, jadi orang. Antara makhluk-makhluk yang paling awal akan bangkit selepas ditiupkan sangkakala yang kedua ialah mereka yang dikebumikan di perkuburan Baqi'. Tuan-tuan, ada orang cita-cita dia mati di Madinah. Saya baru beberapa hari lepas ada orang WhatsApp kan, pasal meninggal di Madinah. Tak payah ceritalah tu. Meninggal di Madinah. Mati tuan-tuan, mati ialah satu benda yang tak boleh pilih. Ni trailer tajuk Barzakh. Barzakh 3 jam. Mati ialah satu perkara yang tidak boleh dipilih. Sekaya apapun orang itu, semasyhur apapun orang itu, kalau dia mati dalam keadaan dia sujud, bermaksud itulah yang dipilih oleh Allah. Dia tak boleh munafik. Mati ni dia tak boleh munafik. Kita kata orang dia baca Quran, lepas tu meninggal, kita kata munafik dia ni, semua orang kenal dia. Tak boleh. Orang tak boleh pilih cara untuk dia mati. Kan?
Baca Quran 8 jam. Kalau Allah Ta'ala kata dia meninggal pukul lain, jam lain, dia meninggal jam lain. Pulun baca. Duk ingat dia nak mati hari tu. Sampai 7 jam baca. Allah Ta'ala bagi dia mati esok. Bukan waktu baca Quran, waktu buat benda lain. Kerana mati itu Allah yang pilih. Sebab tu Nabi ajang, Allah makhtim lana bihusnil khatimah.